Pihak penyiasat mula mengambil sampel DNA ke-7 mangsa tadi dan dihantar ke bahagian lab untuk tujuan semakan. Setelah mendapat keputusan DNA, pihak polis Los Angeles menyembunyikan keputusan ini dari pengetahuan umum. Ini kerana jika hebahan dibuat, pelaku kes ini akan lari ataupun meninggalkan Los Angeles selepas itu. Pada penghujung November tahun 1988, seorang lagi telah menjadi mangsa Lonnie Franklin. Menetro Washington yang berusia 30 tahun berjalan berseorangan untuk pergi ke rumah rakannya. Tiba-tiba dia dihampiri oleh sebuah kereta Ford Pinto. Franklin membuka tingkap dan cuba mempelawa Washington untuk naik bersama dengannya. Pada awalnya, Washington menolak dan tidak mempedulikan perlawanan dari Franklin. Franklin tetap mengekori gadis itu dan memujuknya untuk naik. Penat dengan perlawanan Franklin, Washington akhirnya menaiki kereta itu. Baru saja dia masuk ke dalam kereta, Franklin mengeluarkan sepucuk pistol dan menghalalkan kepada Washington dan terus menembak dadanya. Sambil menahan kesakitan, Washington sempat bertanya, kenapa dia ditembak? Franklin menjawab, ini adalah balasan kerana sikap sombongnya. Seperti mangsa-mangsa yang lain, dia kemudian dirogol dan diambil gambar sebelum dia ditinggalkan di sebuah lorong. Ajaibnya, Washington selamat dan berjaya dibantu oleh orang-orang awam, kemudian membawanya ke hospital. Selepas itu, polis penyiasat mendapat maklumat daripada Washington tentang gambaran dan ciri-ciri penyerang yang menyerangnya. Polis penyiasat juga mendapati peluru yang digunakan adalah dari pistol yang sama digunakan untuk membunuh 7 orang wanita lain sebelum ini. Siasatan ke atas jenayah yang dilakukan oleh Franklin telah berlanjutan selama 14 tahun. Menurut Jill Stewart, seorang bekas pengarang di LA Weekly, kes ini menjadikan Lonnie Franklin Jr. sebagai pembunuh besar yang paling lama untuk ditangkap. Franklin juga telah senyap selepas serangan terakhir yang dilakukannya. Dia seperti dapat menghidu bahawa pihak berkuasa sedang mengumpulkan bukti dan mencari suspek utama. Namun, pada tahun 2002, polis menemui mayat Princess yang berusia 15 tahun. Hasil postmortem menunjukkan mangsa telah dicekik dan dipukul teruk sehingga mati. Setahun kemudian, iaitu pada Julai 2003, polis menemui pula mayat Valerie McKeevy yang berusia 35 tahun. Hasil pemeriksaan ke atas mayat McKeevy, polis mendapati dia juga dibunuh dengan cara yang sama seperti Princess. Selepas itu, sekitar tahun 2007, polis menemui mayat Janicia Peters di sebuah lorong dibungkus di dalam plastik sampah. Hasil otopsi kali ini, polis mendedahkan Peters dibunuh dengan cara yang sama seperti 7 mangsa sebelum ini, iaitu ditembak. Oleh kerana menerima tekanan yang tinggi dari orang awam dan pihak akhbar disebabkan jenayah pembunuhan ini berlarutan hampir 2 dekad, Pesuruhjaya Polis LA ketika itu, Bill Bratton, menegaskan dan memberitahu bahawa pasukannya sedang berusaha untuk mendapatkan suspek utama kes ini. Kemajuan teknologi DNA ketika itu sangat membantu. Ianya memudahkan lagi pihak polis untuk mengenal pasti suspek. Secara kebetulan, hasil semakan polis pada tahun 2008, mereka mendapati DNA pada kesemua mangsa yang ada adalah sepadan dengan DNA anak lelaki Franklin, iaitu Christopher Franklin. Yang mana sampel DNA Christopher diambil selepas dia ditangkap atas kesalahan memiliki senjata dan dadah di tahun yang sama. Namun polis tidak menahan Christopher kerana mereka tahu dia bukanlah orang yang mereka cari. Untuk menahan Lonnie Franklin, polis hanya memerlukan satu bukti lagi, di mana polis perlu mendapatkan sampel DNA beliau. Polis yang mengetahui Franklin akan menghadiri satu sambutan hari lahir di sebuah restoran di pusat bandar, berpura-pura menjadi pekerja di restoran itu. Polis kemudiannya mengambil garpu, 2 buah cawan dan sepotong pizza yang telah dimakan sebahagiannya oleh Franklin. Barang-barang itu dibawa ke makmal untuk ujian. Selepas keputusan ujian diterima polis, mereka mendapati ianya adalah sepadan dengan DNA yang terdapat pada mangsa-mangsa sebelum ini. Dengan bukti yang ada, polis membuat serbuan ke kediaman Lonnie Franklin dan dia berjaya ditangkap. Selain itu, polis dikejutkan dengan penemuan ratusan gambar wanita yang berada di rumah Franklin.
Perbicaraan bermula pada tahun 2016, ianya berlarutan selama 4 tahun. Akhirnya, mahkamah membuat keputusan Franklin bersalah di dalam kesemua tuduhan dan dia dijatuhi hukuman mati. Ketika itu, Franklin berusia 67 tahun. Tidak sempat untuk dijatuhi hukuman, Franklin didapati mati di dalam sel tahanannya pada 28 Mac tahun 2020. Pihak polis tidak tahu apakah punca kematian Franklin itu.